Bismillahirrahmanirrahim. Yang berbahagia penerja buntan yang didatangkan khas pada hari ini, Saudara Muhammad Syukri bin Basari. Yang berusaha Saudari Nur Nafisah Syazwani binti Rosmini selaku pengarah program webinar pengurusan stres semasa endemik COVID-19. Selamat datang ke program webinar pengurusan stres semasa endemik COVID-19 pada hari ini. Saya Nur Nafisah Syazwani binti Rosmini selaku moderator anda pada hari ini. Untuk maklumat hadirin sekalian, program ini adalah bertujuan memberi pendedahan dan informasi tambahan kepada para peserta tentang pentingnya pengurusan tekanan semasa endemik kerana banyak perubahan yang berlaku bermula dari fasa pandemik hingga endemik. Bunga mawar cantik tersemat dipetik gadis di tepi titi. Doa dibaca membawa rahmat. Moga program ini sentiasa diberkati. Bagi menambah lagi keberkatan program kita pada hari ini, dijemput Saudara Muhammad Izzat bagi memimpin bacaan doa dengan segala hormatnya dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, ya Tuhan kami, hanya padamu sahaja kami panjangkan kesyukuran atas segala rahmat dan berkat-Mu. Bersempena dengan majlis pada hari ini, kami memohon inayah dan taufik-Mu. Kurniakanlah kesejahteraan dan kebahagiaan kepada kami. Bukakanlah hati-hati kami, lapangkanlah dada kami supaya kami dapat mengisi ilmu dan pengetahuan yang berguna untuk agama, bangsa dan negara. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, kami memohon kepadamu agar engkau berkatilah majlis ini dengan limpahan rahmat-Mu. Semoga segala usaha kami dalam menjayakan majlis ini mendapat keredaan dan hidayah-Mu. Sesungguhnya pada hari ini kami berkumpul kerana-Mu, ya Allah. Kami berkumpul untuk menimba ilmu, bertukar pendapat, menyumbangkan buah fikiran, menghubungkan silaturahim dan memberi sokongan ke arah meningkatkan lagi prestasi jabatan kami. Ya Allah, ya Dzal Jalali wal Ikram, kami memohon kekuatan dari hadrat-Mu, ya Allah, supaya kami yang hadir pada hari ini agar kami dapat melaksanakan segala kebajikan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin, amin ya rabbal alamin. Terima kasih kepada Saudara Muhammad Izzat atas bacaan doa sebentar tadi. Tanpa membuang masa, saya menjemput Saudara Muhammad Syukri sebagai panel kita pada hari ini bagi meneruskan sesi perkongsian beliau. Dengan segala hormatnya, dipersilakan. Baiklah, terima kasih saya ucapkan kepada saudari pengacara majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera diucapkan kepada semua yang menonton, sidang hadirin yang saya muliakan. Baiklah, hari ini kita akan bersembang secara santai iaitu tentang webinar pengurusan stres semasa endemik. Jadi, ini adalah satu sesi yang santai, jadi kita nak berkongsikan melalui webinar ini bagaimana kita nak menguruskan stres. Apa itu stres ataupun tekanan yang dihadapi oleh mahasiswa dan mahasiswi sepanjang tempoh pandemik dan juga endemik ini. Jadi next slide. Baiklah, sebelum kita mulakan pastilah kita kena berkenalan dulu bukan? Jadi kita dah tahu wabak COVID-19 ini adalah salah satu wabak global yang telah diisytiharkan sebagai pandemik, iaitu pada tahun 2019, penghujung tahun 2019, dan Malaysia telah terkena tempiasnya itu pada tahun awal 2020. Jadi bagaimana virus ini yang berasal daripada mutant jenis virus SARS-CoV, iaitu salah satu virus yang dikesan di Timur Tengah dan sebagainya lagi, yang mana pada mulanya tersebar di bandar Wuhan, Hubei, China, dan akhirnya merebak ke seluruh dunia, menjadi kita panggil sebagai pandemik. Dan alhamdulillah, kini berdasarkan nasihat yang telah dikeluarkan oleh WHO ataupun World Health Organization dan juga berbagai lagi pertubuhan dunia, dan yang mana diiktiraf dan juga dilihat keberkesanan dalam menguruskan COVID dan sebagainya. Jadi kita telah beralih dalam fasa endemik. Namun, walau bagaimanapun, melalui kejadian pandemik COVID-19 inilah
berlakunya banyak keresahan, kerisauan dan juga tekanan dalam kalangan pelajar. Jadi program hari ini adalah bertujuan untuk mengajar para pelajar yang mungkin sudah tahu, tapi kadang-kadang kita terlupa untuk mengaplikasikan cara untuk menguruskan menguruskan stres. Next slide. Oleh itu kita kena faham juga apa itu yang dikaitkan dengan endemik, epidemik dan juga pandemik. Dan kita sekarang sedang membincangkan webinar ini dalam konteks endemik. Endemik ni maksudnya adalah kejadian ataupun penyakit yang mana ejen pembawa penyakit itu iaitu virus COVID-19 itu dia sentiasa wujud di suatu tempat namun dia dapat dikawal. Dia dapat dikawal. Jadi maksudnya kita dah biasa, kita dah new norm, kita dah biasa dah dengan apa yang terjadi dengan virus COVID-19 ini. Dan seterusnya epidemik ni adalah kejadian penyakit yang berlaku di sesebuah lokasi. Namun kalau kita tengok COVID-19 ini dah berlaku dalam pelbagai lokasi dan juga situasi. Dan akhir sekali adalah pandemik. Pandemik ini adalah fasa mula-mula yang kita hadapi dalam nak menguruskanlah wabak ini. Jadi ini adalah 3 istilah penting untuk kita faham, untuk kita jelaskan di mana situasi kita berada sekarang. Jadi sekarang kita berada di situasi endemik iaitu COVID ni masih berada dalam kalangan kita dan masih lagi boleh membawa maut dan sebagainya. Namun tahap kawalannya itu makin baik sebab kita dah berhadapan dengan COVID ni lebih kurang 2 tahun setengah dan sebagainya lagi. Jadi seterusnya adalah apa itu stres. Stres ni dia adalah salah satu kita boleh kaitkan dengan tekanan. Next slide. Apa itu stres atau iaitu dikaitkan dengan tekanan, yang satu keadaan yang mana stres ni akan menyebabkan kestabilan fizikal dan juga mental seseorang itu akan terjejas. Dan stres ini dia boleh terbahagi kepada 2. Menurut Dr. Hans Selye, salah seorang pengasas kepada teori stres ataupun tekanan yang telah menyatakan bahawasanya stres ni terdapat 2 iaitu eustress dan juga distress. Eustress ni adalah stres yang baik yang mana mampu menyebabkan kita terangsang untuk melakukan sesuatu perkara. Sebagai contohlah, kita sebagai pelajar kita pastilah terkejar-kejar dengan due date dan sebagainya kan. Okey. Jadi apabila kita berhadapan dengan stres dalam nak menyiapkan assignment tu, pasti kita akan menyiapkannya bukan? Jadi kita akan dapat rangsangan untuk menyiapkan kerja. Manakala distress ini salah satu tekanan yang boleh membawa maut sebenarnya, sebab stres ini adalah antara punca kepada segala jenis penyakit mental yang berlaku dalam dunia ni, anxiety ke, schizophrenia ke dan sebagainya. Oleh itu cara untuk kita menguruskan stres ini sangat penting. Dan saya akan menyentuh dalam beberapa aspek lah. Aspek Islam dan sebagainya lagi. Jadi kalau kita lihat, kalau eustress ni bagus, distress ni adalah tekanan yang tidak bagus dan mungkin memakan masa yang lama. Oleh itu, next slide akan menjelaskan tentang tanda-tanda stres. Kalau kita lihat kan sebenarnya, tanda-tanda stres ini ada 3. Iaitu dari sudut fizikal, daripada sudut stres iaitu tanda-tanda psikologi dan daripada sudut tingkah laku. Next slide. Okey, kita dapat lihat bagaimana daripada sudut fizikal kadang-kadang berlakunya gementar, sakit kepala ataupun migrain, masalah tidur, insomnia, cepat letih, jantung mudah berdebar-debar, sakit perut dan cirit-berit dan sebagainya lagi. Kadang-kadang kita tak faham kan bagaimana stres ini mampu menyebabkan fizikal kita terjejas. Kerana menurut dapatan kajian yang telah dilakukan oleh doktor-doktor neurosis, iaitu pakar perubatan tentang urat saraf lah. Dia menjelaskan bahawasanya otak kita ni adalah salah satu mekanisme kawalan yang sangat hebat sebenarnya dalam badan. Jadi kalau kita stres itu melibatkan pemikiran, betul? Jadi otot kita yang dikawal oleh otak kita akan tension ataupun akan tertekan. Jangan kata kita je tertekan. Tubuh badan dalaman kita juga tertekan. Sebab itulah terjadinya migrain dan sebagainya lagi. Dan seterusnya, tanda-tanda stres daripada sudut psikologi. Yang mana kalau orang yang stres ni dia akan cepat gelisah. Sebab maksud stres ini adalah tekanan. Contohlah, dia rasa diri dia tak cantik. Bila orang tengok dia tertekan. Jadi itu pun akan menyebabkan dia gelisah. Aku ni cantik kerana ni aku pakai tudung kena ke dengan baju dan sebagainya. Jadi benda-benda macam tu pun boleh menunjukkan bahawasanya seseorang individu itulah, khususnya mahasiswa dan mahasiswi ni menghadapi stres. Terusnya dia lemah semangat, dia nak buat apa pun, alah aku ni tak pandai lah, aku ni tak pandai cakap dan sebagainya. Dia tak berani nak mencuba sebab psikologi dia dah ditekan dan juga tertekan. Kemudian dia susah untuk menumpukan perhatian. Jadi benda ni akan menyebabkan efek ataupun terjejaslah dalam pendidikan dia dan sebagainya lagi kan. Takut gagal, rendah diri dan sebagainya. Dan akhir sekali, yang ni antara implikasi yang besar sebenarnya, iaitu
daripada sudut tingkah laku. Orang-orang yang stres ni kadang-kadang akan mengambil jalan yang mudah untuk melepaskan stres. Sedangkan mereka tak sedar, kata jalan yang mudah diambil itu hanyalah jalan sementara waktu. Sebagai contoh, merokok secara berlebihan. Merokok tu dah tak bagus tau. Berlebihan pula 2 kalilah tak bagus. Kemudian penyalahgunaan alkohol, iaitu arak lah. Penyalahgunaan dadah, masalah tabiat makan. Kalau stres je makan-makan, kemudian meningkatlah obesiti dan berlakulah sakit jantung dan sebagainya. Dan ini sangat berbahaya sebenarnya. Dan tingkah laku juga boleh menjadi lebih agresif. Orang tanya sikit marah. Ataupun dalam kata erti lain dalam masa Melayu ni, baran. Jadi baran ni pun adalah tanda-tanda seseorang itu tertekan ataupun stres. Kemudian boleh berlakunya bully dan juga vandalisme. Bila dia tak dapat nak lepaskan tekanan dia, menguruskan tekanan dia dengan baik, jadi dia akan cari satu sumber untuk dia melampiaskan segala tekanan dia. Itu mungkin dia bully orang yang lagi lemah daripada dia. Seterusnya, dia melakukan vandalisme. Conteng dinding lah, kata kat pencarah lah, tulis kat toilet dan sebagainya. Jadi ini menjadikan seorang mahasiswa dan mahasiswi itu adalah mahasiswa dan mahasiswi yang rendah intelektual je. Jadi kita nak ubah benda ni lah, iaitu bagaimana kita nak menguruskan stres semasa endemik COVID-19 ini. Dan seterusnya, kita kena lihat kesan-kesan stres pula. Kita dah tahu dah apa itu stres, kita dah nampak dah apa itu tanda-tanda stres. Jadi kita nak bincang pula apa kesan stres ini. Sebab kalau kita tak tahu benda buruk ataupun implikasi kesan buruk yang jadi, pasti kita takkan tanganinya, bukan? Jadi kesan stres yang pertama daripada segi masalah kesihatan fizikal seperti saya sebut tadi lah. Bila dia selalu rasa sesak nafas dan sebagainya, boleh jadi asma. Boleh jadi masalah perut, gastrik. Sebab mungkin ada orang stres makan banyak, ada orang stres tak lalu makan. Jadi dia boleh jadi kedua-duanya. Dan seterusnya adalah sakit jantung, angin ahma dan sebagainya. Dan ini disebutkan oleh Journal Health Education Associate 1999 yang menjelaskan tentang stress and heart disease yang telah ditulis oleh Dr. Haley sebentar tadi. Jadi ini adalah di antara punca-punca masalah utama sebenarnya yang berlaku. Sebab kalau kita tengok masalah penyakit mental yang disebabkan oleh stres, dan masalah penyakit mental ni dia adalah masalah kedua terbesar selepas sakit jantung. Dan kalau kita tengok sakit jantung pun tergolong dalam masalah yang dicetuskan oleh stres. Maksudnya segala punca penyakit adalah stres sebenarnya selain daripada pemakanan dan sebagainya lagi. Dan seterusnya adalah penyakit mental. Tadi dari sudut fizikal. Sekarang daripada sudut mental kita dapat lihat bagaimana stres ataupun tekanan ini mampu menjadikan seseorang, tak kira lah individu ataupun sesiapa saja, menghadapi anxiety disorder, depression, schizophrenia, hyperbola, maafkan saya, iaitu mungkin sebagainya lagi penyakit yang sangat-sangat berbahaya. Kita akan melihat apakah dapatan ataupun implikasi stres yang berlaku dalam kalangan mahasiswa. Sebab kita tahu kan, dah kita tengok kesan, kita dah tengok apa punca-punca. Jadi kita nak tahu lah apa implikasi buruknya. Jadi kita dapat lihat berdasarkan sumber Polis Diraja Malaysia ni telah terdapat peningkatan yang berlaku sebenarnya dalam kes bunuh diri yang dilaporkan sepanjang tahun 2020, iaitu sebanyak 631 kes berbanding hanya 609 kes pada tahun 2019, iaitu sehingga Mac 2021. Jadi kalau kita lihat di sini, sebenarnya 2020 dan 2019 itu adalah tarikh berlakunya wabak pandemik COVID-19. Jadi sebenarnya stres makin terjadi apabila berlakunya fasa pandemik, dan tidak dinafikan mungkin sampai endemik ni pun boleh dikatakan masih lagi berlaku tekanan dan juga stres ini. Dan kita dapat lihat pada tahun 2020 ni hanya sebanyak 631 kes. Maafkan saya, pada 2019 ni hanya 609 kes yang dicatatkan. Sedangkan kalau kita lihat 2021 ni adalah 631 kes. Dan dapatan terbaru iaitu sehingga Mac 2021 ni sejumlah 336 kes dilaporkan. Padahal dia hanya baru Mac, iaitu Januari, Februari, Mac. 3 bulan pertama. Sedangkan kita ada 4 bulan ataupun 4 fasa, iaitu 12 bulan. Jadi dah berlaku peningkatan yang dah sampai 336 mangsa ataupun kes bunuh diri akibat stres ni. Jadi benda ni sangat membimbangkan sebenarnya kalau kita tak pandai menguruskan stres dan juga menanganinya. Dan seterusnya kita dapat lihat bagaimana statistik kes bunuh diri yang telah dikeluarkan oleh eksekutif kanan Unit Dasar Masyarakat Institut Demokrasi dan Hal Ehwal Ekonomi ataupun IDEAS yang diketuai oleh Vice Navi Morgan Raj, yang mana dia telah berkata antara punca stres ini berlaku adalah akibat masalah sosioekonomi. Sosio ni adalah masalah sosial lah. Dia mungkin tertekan,
kehilangan ahli keluarga dan sebagainya. Sedangkan ekonomi, dia kehilangan pekerjaan dan sebagainya sewaktu pandemik COVID-19. Jadi benda-benda ini menyebabkan peningkatan yang drastik berlaku terhadap tekanan ini dan menyebabkan berlakulah banyak kes bunuh diri. Yang mana menurut Ketua Pengarah Kesihatan iaitu Tan Sri Dr. Nur Hisham Abdullah, yang mana kalau kita lihat wajah dia ni selalu keluar time nak mengumumkan tentang kes lah dan sebagainya, iaitu Malaysia baru-baru ini telah merekodkan 468 kes bunuh diri dalam tempoh Januari hingga Mei sahaja pada tahun ini berbanding 631 kes sepanjang tahun lepas. Ini adalah baru dapatan pada Januari hingga Mei. Sedangkan pada tahun lepas hanya 631. Kalau Januari hingga Mei dah 468, bayangkan apa akan jadi kalau dikira sebanyak 12 bulan. Jadi kita minta simpanglah agar dengan adanya program yang telah dijalankan ini, bagaimana cara untuk kita menguruskan stres. Sebab stres tidak akan dapat lari daripada hidup manusia. Kita adalah manusia dan kita tak akan dapat lari daripada stres. Namun, bagaimana kita nak menguruskan stres itu adalah kaedah yang sangat penting. Jadi next slide, kita akan lihat ada beberapa langkah yang telah di-highlightkan ataupun digariskan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia berdasarkan nasihat Pertubuhan Kesihatan Sedunia, yang mana langkah menangani stres ini kita boleh lihat iaitu penyelesaian jangka pendek yang menggunakan kaedah 10B. Apa dia 10B? Itu adalah yang pertama, bertenang. Sebab orang yang selalu terlibat dengan stres ini pasti dia susah nak rasional dan juga bertenang. Jadi kita kena ajar diri kita untuk bertenang. Kadang-kadang kita mudah je. Alah, bertenang je lah kan. Tapi sebenarnya kalau orang yang menghadapi tekanan stres ni, nak sebut perkataan bertenang tu pun sukar. Dia pun tak faham apa dia nak kena bertenang sebenarnya. Sebab dia menghadapi masalah, berlaku kehilangan dan sebagainya lagi. Jadi kitalah sebagai insan yang kurang stres ni perlu membantu mereka. Dan seterusnya adalah bernafas dengan dalam. Bernafas dengan dalam ni adalah maksudnya menggunakan teknik pernafasan yang tepat. Dan saya rasa tak perlu kot saya nak terangkan, anda boleh Google di YouTube saja. Tengok bagaimana psikologis kemuka. Dr. Fazilah Kamsah daripada Malaysia dan sebagainya lagi. Ajar teknik-teknik pernafasan. InsyaAllah kalau apply tu, bolehlah. Dan seterusnya adalah berkata relax lah. Maksudnya, berkata relax lah bukannya duduk depan cermin kita kata, relax. Tidak sebegitu. Maksudnya, kita melakukan monolog refleksi. Kita tengok cermin, kita kata, okey, hari ni aku hebat, aku cantik, jadi aku tak perlu stres. Aku kena bertenang dan aku perlu bersyukur. Sebab kadang-kadang kita selalu mengharapkan agar orang pujuk kita, jaga kita, belai kita, tapi kita sendiri tak nak belai diri kita. Bagaimana orang lain nak belai, betul tak? Dan seterusnya adalah beribadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, mengikut kepercayaan masing-masing lah. Beribadat ni bukan bermakna orang yang stres ini tidak ada kerohanian ataupun ketuhanan dalam diri dia. Dia tidak beribadat dan sebagainya. Namun maksud daripada beribadat ni adalah kita berdoa dan juga kita mendekatkan diri kita kepada Allah dan juga Tuhan sewaktu kita tertekan. Dan sebenarnya bukan saja dalam tertekan, dalam tak tertekan pun kita sepatutnya menjaga ikatan dan hubungan kita tu. Sebab kalau susah baru kita cari Allah, adakah Allah time kita susah akan cari kita, akan bantu kita? Sedangkan kita kalau susah baru cari Allah, kan senang kita lupa katakan Allah nak bantu kita macam tu. Tak jadi refleksi diri kita sebenarnya. Dan seterusnya adalah bercakap dengan seseorang. Maksudnya kita bersembang. Kita tak boleh duduk dalam bilik saja. Kalau stres buat kerja, buat assignment sangat banyak, kita perlu keluar. Berjumpa dengan orang. Jumpa dengan orang, jangan jumpa dengan orang yang toksik pula. Kita kena avoid pula dengan orang yang toksik. Dan seterusnya adalah berurut. Berurut ni kita boleh katakan sebagai melakukan inilah fisiologi. Urut-urut. Maksudnya sebagai contoh orang sekarang ni sinonim dengan spa dan sebagainya. Maksudnya dia menghargai diri dia dengan mencantikkan diri dia, mewangikan tubuh dia, melakukan regangan-regangan, spa dan sebagainya. Tak salah kalau kita melaburkan duit. Kalau dekat top up kita boleh, dekat data kita boleh keluarkan kan untuk harian, apa salahnya kalau 3 bulan ataupun sebulan sekali kita lakukan perkara ini. Dan seterusnya adalah berehat dan mendengar muzik. Mendengar muzik ni tak semestinya lah muzik saja, bolehlah dengar benda-benda lain lagi yang mampu mempositifkan diri. Sebab selalunya orang yang stres ni, dia 24 jam pemikiran dia akan negatif. Dia tak boleh buat itulah, tak boleh buat inilah dan sebagainya. Dan seterusnya adalah yang ke-8 adalah beriadah. Iaitu beriadah ni macam mana? Adakah bersukan? Tidak. Bersukan dengan beriadah adalah sesuatu yang berbeza. Beriadah ni adalah kita tak buat apa-apa, tapi kita keluar menikmati nature.
Kita tengok alam ciptaan Tuhan. Kenapa kalau kita tengok pokok, kita rasa tenang? Sebab pokok sentiasa berzikir kepada Allah. Sebab macamlah kalau manusia, kalau dia jaga hubungan dia baik dengan Allah, maka orang akan tengok dia tenang dan dia juga akan tenang. Jadi itulah sebenarnya alam ini adalah madrasah untuk kita belajar. Sebab tu kalau kita stres, keluarlah tengok alam. InsyaAllah kita akan lama-lama akan okey. Dan ini bukan saja disebut dalam teori Islam, malah kalau kita tengok kajian-kajian barat yang telah dilakukan oleh banyak profesor terkemuka, antaranya Max Weber dan sebagainya, kita dapat lihat bahawasanya kalau manusia ni lebih dekat dengan nature, productivity, penghasilan, pemikiran dia akan lebih tinggi. Maksudnya kenapa? Sebab alam ini adalah tempat yang sangat tenang, hijau, macam mana dan sebagainya lagi. Dan seterusnya adalah bersenam. Seperti yang kita tahu, bersenam ni dia mampu merembeskan pelbagai hormon, oksitoksin, dopamin dan sebagainya lagi lah. Hormon-hormon ini mampu membantu kita menangani stres. Sebab kadang-kadang kita stres menyebabkan bahan kimia yang habaq kata Allah itu Maha Kuasa, dia menciptakan kita ada bahan kimia dalam otak, yang mana kalau bahan kimia ni satu je kurang, maka otak kita tak stabil. Jadi tekanan pun tak mampu diuruskan dengan baik. Jadi bersenam adalah salah satu cara untuk reduce ataupun mengurangkan stres. Dan akhir sekali, ini yang paling susah sebenarnya, iaitu berfikiran positif. Dia kalau stres, kalau tertekan, mustahil sangat-sangat untuk dia berfikiran positif. Jadi bagaimana dia nak berfikiran positif? Keluar melihat benda yang positif, dengar benda yang positif, dan dia bercakap dengan diri dia dalam nada yang positif. Kalau dia keluar duduk terpergerak dalam bilik, cakap dengan diri dia pun benda yang negatif, jumpa kawan yang negatif, lagu tiba-tiba tanya pula, bagaimana lah aku nak dapat yang positif? Sedangkan seharian environment dia negatif. Jadi kita kena ubah dulu, sebab Tuhan ataupun Allah ni dia tak akan ubah kita, melainkan kita yang berusaha untuk mengubah diri kita. Dan seterusnya, sebelum kita nak berakhir ni, jadi sikit lagi, iaitu bagaimana ini kita dah share dah tadi tentang apa itu stres, kesan stres, dapatan dan bukti dah bahawasanya stres atau tekanan ni kalau tak diuruskan dengan baik, maka akan merosakkan diri kita, sebab dia akan seakan-akan barah, daripada kecil mampu jadi besar. Jadi ini sangat-sangat berbahaya. Dan seterusnya kalau kita tengok dalam Al-Quranul Karim, banyak sebenarnya motivasi dari Al-Quran yang Allah, iaitu khususnya dalam agama Islam lah. Saya bercakap dalam konteks Islam kerana saya orang Islam. Tapi sebenarnya dalam kitab-kitab lain seperti Bible dan sebagainya lagi lah, sebenarnya semua agama mengajarkan kita untuk sentiasa rasional dan positif. Jadi saya mengambil daripada motivasi dari Al-Quran, yang mana ayat-ayat Al-Quran lah, yang kalau kita dapat lihat, banyak sebenarnya motivasi kita dapat lihat. Next slide. Yang mana yang pertama sekali adalah bagaimana Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 216. Bagaimana Allah sebut, Allah kata senang je, iaitu diwajibkan atas kamu berperang, padahal berperang itu adalah sesuatu yang kamu benci. Dan ayat setelah ini yang kita kena pegang. Boleh jadi kamu membenci sesuatu padahal ia amat baik bagimu. Dan boleh jadi pula kamu menyukai sesuatu padahal dia buruk bagimu. Allah Maha mengetahui sedangkan kamu tidak mengetahui. Maksudnya di sini jelas. Kadang-kadang kita stres sebab kita tak dapat capai matlamat yang kita nak. Tapi kita lupa, itu matlamat yang kita nak. Kita rasa itu yang terbaik buat kita. Sedangkan Tuhan yang Maha Kaya lebih tahu apa yang terbaik untuk kita. Kalau kita fikir secara rasional, insya-Allah kita mungkin kita tekan stres, kenapa lah aku tak dapat benda yang aku nak. Tapi lepas tu kita akan redha ataupun kita akan rasional semula. Jadi benda-benda ni dapat menangani stres. Dan seterusnya kita dapat lihat dalam surah Ali Imran ayat 139 yang mana maksudnya janganlah kamu bersikap lemah dan janganlah pula kamu bersedih hati. Padahal kamulah orang-orang yang paling tinggi darjatnya. Kadang-kadang kita bila kita diuji, bila kita ni lah mendapat dugaan, cacian dan sebagainya, kita rasa lemah, kita rasa rendah dan menyebabkan kita menjadi tertekan. Jadi cara untuk mengatasi tertekan adalah kita jangan terlampau lama berada dalam kata-kata negatif itu. Berada terlampau lama dalam situasi negatif itu. Sebab Allah dah janji dah, jangan kamu bersikap lemah dan jangan pula kamu bersedih hati. Padahal kamu adalah orang-orang yang tinggi darjatnya. Maksudnya lagi banyak ujian kita, lagi banyak situasi yang menyebabkan kita stres, lagi tinggi darjat kita jika kita pandai menguruskan stres itu. Kalau tak pandai menguruskan stres, maka jadilah benda-benda negatif tadi daripada segi sudut fizikal, psikologi dan juga tingkah laku. Jadi berbahaya sebenarnya. Jadi kita selaku orang yang pintar, mahasiswa yang holistik dan produktif, kita perlulah menghayati setiap baik-baik suci Al-Quran ini. Dan seterusnya adalah yang terakhir. Sebenarnya banyak
ayat motivasi dalam Al-Quran ni, namun saya ambil 3 je untuk kita lihat. Kata sebenarnya Al-Quran ni adalah bukan kitab motivasi, dia adalah satu kitab tauhid. Dalamnya ada motivasi, ada pendidikan, sosial dan sebagainya. Iaitu dalam surah Yusuf ayat 87 yang mana mafhumnya kita ambil di ayat yang bawah ini, sesungguhnya tiada berputus asa dari rahmat Allah melainkan orang yang kafir. Maksudnya di sini ayat ini dirakamkan melalui dialog Nabi Yaqub dan juga anak-anaknya untuk mencari Nabi Yusuf alaihissalam. Adalah cerita dia panjang, nanti cari sendiri. Yang mana Nabi Yaqub kata, hai anak-anakku, pergilah kamu carilah berita tentang Yusuf dan saudaranya dan jangan berputus asa dari rahmat Allah. Di sini Allah rakam perkataan Nabi Yaqub ni, jangan kamu berputus asa dengan rahmat Allah. Kerana sesungguhnya tiada yang berputus asa melainkan orang-orang yang kafir. Kafir ni adalah orang yang putus asa daripada rahmat Allah. Kalau kita betul-betul mahasiswa-mahasiswa yang menghayati nilai-nilai Islam, yang menghayati nilai-nilai ketuhanan, kita takkan mudah putus asa terhadap sebarang dugaan dan cabaran yang ditimpa kepada kita. Ya, tidak dinafikan, kita tetap akan tertekan, kita tetap akan menangis dan juga bersedih. Namun, jangan biarkan hujan terlalu lama, kerana bunga juga nak mekar. Jadi seterusnya, next slide, kita dapat lihat, bukan saja Al-Quran sebenarnya, Islam ni adalah agama yang cantik, iaitu Rasulullah SAW pun menyediakan banyak sebenarnya hadis-hadis yang berkaitan dengan motivasi diri buat kita. Sebab kita tahu kan, dalam nak menguruskan stres ini, kita perlulah bermotivasi. Iaitu yang pertama sekali, Rasulullah pernah berkata, tidak termasuklah golongan kami orang yang memukul-mukul pipinya dan mencabik-cabik bajunya ketika tertimpa musibah, serta berseru dengan seruan jahiliah. So, sebagai contohlah, bila dia kena sesuatu musibah, tekanan dan sebagainya, dia melukakan diri dia. Dia, sebagai contoh, melakukan cubaan, bunuh diri dan sebagainya. Kemudian dia mengeluarkan kata-kata, kenapalah aku hidup di dunia ni? Kenapalah Tuhan ciptakan aku? Itu maksudnya dia sangat tertekan dan kita perlu selamatkan dia. Dengan apa? Bagi dia positif balik. Walaupun kita pun taklah positif terang mana, tapi kita kena tolong orang. Walaupun kita tak sempurna, kita perlu tolong orang untuk jalan yang sempurna. Sebab sama-sama membantu, insya-Allah akan capailah kesempurnaan setera mana yang kita usaha tu. Jadi Rasulullah pun dah abang dah, jangan terlampau over sangat dalam stres dan tertekan ni. Sebab kita adalah insan-insan yang hebat. Dan seterusnya, hadis yang sangat panjang diceritakan oleh Sa'ad bin Abi Waqqas, iaitu aku bertanya kepada Rasulullah, siapakah orang yang paling berat ujian dan cubaan dia? Nabi Muhammad jawab, para nabi dan juga mereka yang mengikut jejak-jejaknya. Kemudian, seseorang itu diuji, Rasulullah kata mengikut kadar agamanya. Maksudnya di sini hadis ni, kalau dia lagi berat dia diuji, sebenarnya lagi tinggi tahap keimanan dia. Kalau rendah ujian dia, maksudnya itulah tahap keimanan. Jadi kita patut bersyukur. Kadang-kadang ada kita diuji kan dengan wabak COVID-19 ni, ada yang kehilangan keluarga, ya Allah, semoga mereka tenanglah di sana. Kita sama-sama sedekahkan Al-Fatihah dan sebagainya lagi. Ada juga yang kehilangan pekerjaan, kehilangan sumber pendapatan dan sebagainya. Dan ini adalah ujian yang sangat besar dalam nak berhadapan dengan pandemik, endemik, masalah ekonomi, masalah sosial dan sebagainya lagi. Jadi sebenarnya ujian-ujian ini nak menunjukkan bahawasanya iman mereka itu sangat tinggi. Jadi kita patut bersyukur. Jangan kita kata, oh aku ni duduk di zaman pandemik, endemik semua benda, tak boleh buat stres. Tapi sebenarnya kita adalah antara orang yang beruntung sebenarnya jika kita lihat pada side yang lain. Sebab dalam kegelapan pasti akan ada butir-butir cahaya. Dan seterusnya adalah Rasulullah pernah bersabda, tidak beriman seseorang di antara kalian hingga ia mencintai saudaranya sebagaimana dia mencintai dirinya sendiri. Yang ini penting. Kadang-kadang kita yang positif ini, bila kita jumpa kawan kita yang negatif, yang suka condemn diri dia, yang orang suka kata kat dia, bully dia, kita tak tolong pun dia. Kadang-kadang kita gelakkan dia, kita pulau dia. Itu sangat bahaya. Kerana Rasulullah kata tidak beriman seseorang itu. Maksudnya belum tentu lagi dia tu memiliki iman yang baik kalau dia tak mengasihi saudara dia sebagaimana dia mengasihi diri dia. Sebagai contoh, kalau orang caci kawan kita, takkan kita nak biar? Kita kena bela sebagaimana kita tak nak orang caci diri kita. Ini adalah sikap-sikap yang mampu mengurangkan tekanan dalam kalangan pelajar. Maksudnya berkasih sayang. Sebab itulah kasih sayang ni sangat penting sebab dia mampu menjadikan kita ni rasional, mengelakkan diri kita daripada tekanan dan sebagainya lagi. Dan seterusnya hadis yang terakhir, sebenarnya banyak lagi, namun saya ambil 4 saja untuk saya kongsikan agar kita dapat menghayatilah apa yang sebenarnya nak disampaikan oleh baginda Nabi kita. Iaitu sebaik-baik manusia ialah orang yang sentiasa mengingat Allah
dan seburuk-buruk manusia adalah orang yang suka mengadu domba, suka memecah belah antara orang-orang yang saling mengasihi, suka berbuat zalim dan juga suka mencerai-beraikan manusia dan selalu menimbulkan kesusahan. Maksudnya di sini secara ringkasnya daripada hadis ini adalah segala jenislah perbuatan manusia yang cuba menjatuhkan orang lain, cuba membuat orang lain tertekan, cuba membuatkan orang lain jadi negatif, maka jelas di situ dia sebenarnya bukanlah manusia yang terbaik. Jadi kalau nak jadi orang yang baik, maka kita perlu positif dan juga positifkan sekeliling kita. Kadang-kadang kita lahir dalam keluarga yang mungkin terlibat dengan pengaruh dada, terlibat dengan kegiatan sosial yang tidak bermoral dan sebagainya, kita stres, kita tertekan. Tapi kita lupa, sepatutnya kalau kita berada dalam surrounding ataupun persekitaran negatif, kitalah yang kena jadi punca positif itu. Jadi insyaAllah, kalau kita menghayati setiap baik-baik ayat Al-Quran dan hadis ini, kita akan dapat menangani stres kita. Jadi seterusnya yang terakhir sekali, yang saya rasa ini adalah yang terakhir sebelum kita habiskan, iaitu yang seterusnya adalah motivasi daripada tokoh Islam. Baiklah, kalau kita tengok dah tadi pada Al-Quran, pada hadis, ini pula kita nak tengok daripada kata-kata tokoh Islam, iaitu Sayyidina Ali karamallahu wajhah pernah berkata, kesabaran itu ada dua macam, iaitu dua bentuk lah. Sabar atas sesuatu yang tidak kau ingin dan sabar menahan diri daripada sesuatu yang kau ingini. Apa maksud daripada kata-kata ini? Sangat indah ya. Iaitu sabar di atas sesuatu yang kita ingin. Kita minta kadang-kadang lambat dapat, kita frust. Kita usaha kadang-kadang lambat dapat, kita frust. Kita dah buat yang terbaik tapi kita tak dapat A pun dalam exam kita. Kita frust. Sedangkan kalau kita nak benda tu, kita perlu yakin, kita perlu sabar. Dan seterusnya sabar daripada benda yang kita ingin ini. Kadang-kadang kita nak buat benda buruk kan, tapi benda tu haram. Kalau kita bersabar, maka akan dapat pahala yang sangat besar dan mampu mengurangkan stres kita. Sebagai contohlah, kita ada depression. Dan dia, kalau orang depression ni selalunya dia nak mencari-cari ataupun nak melukarkan tangan dia. Sebab dia punya hormon sakit tu dah tak stabil. Lagi dia tuang tangan, lagi dia tak rasa sakit. Sebab itulah boleh jadi gantung diri dan sebagainya. Tapi kalau dia berjaya tahan ujian ni, maka dia adalah insan yang sangat hebat. Dan seterusnya adalah kata-kata daripada Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala, iaitu ketahuilah bahawa rasa syukur itu merupakan tingkat tertinggi. Dan ini lebih daripada kesabaran dan juga ketakutan khauf dan juga zuhud. Maksudnya, kalau kita tahu kesabaran tu, takut kepada Allah, sabar dan juga zuhud ni dah tingkat tertinggi dah dalam ilmu kerohanian. Tapi rupa-rupanya ada yang lagi tinggi daripada semua ilmu itu, iaitu bersyukur. Kerana selalunya kita yang selalu menghadapi stres ni, saya sendiri pun kadang-kadang tertekan memikirkan satu kerana kita tak bersyukur. Kita tak pernah rasa macam, oh, apa yang kita dapat ni dah cukup sebenarnya untuk hari ini. Kalau kita nak lebih lagi, kita usaha. Kalau tak dapat pun kita kena syukur. Kadang-kadang kita terlupa kerana Allah memberikan yang terbaik pada masanya yang tepat. Dan seterusnya adalah kata-kata daripada Ibnu Qayyim, seorang ulama hadis dan sirah terkemuka. Dia kata, tidaklah ada dari manusia melainkan diuji dengan keselamatan agar diketahui bagaimana syukurnya, atau diuji dengan sesuatu bencana agar diketahui bagaimana sabarnya. Maksudnya, keselamatan ni sebagai contoh pandemik COVID-19 lah. Bila berlakunya kita pandemik, kita tak boleh keluar pergi ke mana-mana sebab berlakunya lockdown dan sebagainya. Time tu baru orang terfikir, oh selama ni bersyukurnya aku dapat berjalan, dapat ke masjid dan sebagainya. Dan sebab kita duduk dalam rumah lah, antara salah satu punca yang menyebabkan kita stres, sebab kita tak dapat melihat dunia dengan luas dan sebagainya. Dan seterusnya, kalau kita tengok yang seterusnya, Ibnu Qayyim kata apa? Atau diuji dengan sebuah bencana agar diketahui bagaimana sabarnya. Maksudnya, kalau kita tak diuji, kita takkan tahu betapa tingkat sabarnya. Kita boleh kata, sabarlah. Tapi belum tentu kalau kita diuji, kita sendiri yang bersabar. Itu yang paling terpenting. Dan akhir sekali adalah Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala berkata, ini Imam mazhab kita ya, janganlah engkau berduka atas apa yang terjadi, kerana tidak ada apa pun di dunia ini yang abadi. Maksudnya, kita kalau sedih tahu mana, sebab manusia ni dia takkan lari daripada sifat sedih, gembira, cemburu, iri hati dan sebagainya. Tapi bagaimana kita mengawal sifat itu agar tidak negatif, itu yang sangat penting sebenarnya. Jadi insya-Allah kalau kita berjayalah mengaplikasikan segala perkara yang saya kongsikan sebentar tadi, yang mana bukan daripada saya, saya petik daripada ilmu ahli psikologi, daripada Al-Quran ilmu Allah, daripada Nabi Muhammad ilmu Nabi hadis, daripada tokoh-tokoh Islam. Semua itu adalah ilmu daripada orang lain yang hanya saya menyampaikan selaku daripada konteks pelajar kepada pelajar. Jadi saya harap
berdasarkan penyampaian saya ini kita dah dapat lihatlah bagaimana cara untuk kita menangani stres, menguruskan tekanan dengan bijak dan ingatlah kita tak boleh kalau tak stres langsung, namun bagaimana kita menguruskannya itu menentukan siapa kita di masa akan datang. Jadi saya rasa sampai di situ saja perkongsian saya mengenai webinar pengurusan stres waktu endemik ni. Jadi semoga bermanfaat dan ingat sentiasa senyum. Sesungguhnya manusia ini adalah makhluk yang hebat dan sempurna sesempurna ciptaan. Sekian, terima kasih. Alhamdulillah, diharapkan semua dapat memanfaatkan perkongsian yang padat daripada saudara Muhammad Syukri sebentar tadi. Sekarang kita akan membuka sesi soal jawab bersama saudara Muhammad Syukri. Bagi sesiapa yang mempunyai persoalan, boleh kemukakan secara terus kepada panel. Assalamualaikum, boleh dengar tak? Boleh. Okey. Sebelum tu saya ucapkan terima kasih banyak kepada panel jemputan kerana menyampaikan maklumat yang begitu menarik dan sangat berguna sekali dengan cara penyampaiannya amat menarik. Dan saya ada satu soalan kepada Encik Syukri sendirilah. Bagi pendapat Encik Syukri sendiri, apakah langkah yang terbaik untuk mengubati atau menangani masalah stres ini berdasarkan pengalaman Encik Syukri sendiri? Sekian itu saja soalan daripada saya. Sekian, terima kasih. Baiklah, terima kasih di atas saudari yang bertanyakan soalan. Jadi dalam konteks saya selaku student juga seperti anda semua. Jadi apa yang saya lakukan jika saya stres? Jadi macam yang saya jelaskan tadi, apa yang saya sharekan tu pun saya ada apply dan ada juga yang masih belum saya buat. Jadi ingat, kalau kita tak mampu buat semua, jangan tinggal semua. Jadi antara kalau saya lah menghadapi tekanan dan juga stres kan, kadang-kadang due date banyak, kadang-kadang assignment ni berlungguk-lungguk. Tapi adakah kita perlu 24 jam mengandalkan laptop dan sebagainya? Tidak. Saya akan ambil inisiatif pergi keluar, berjumpa kawan, berjalan-jalan. Sebab kita tahu kan, ramai dah semua, saya rasa dah hampir ke semua pelajar Universiti Utara Malaysia ni dah sirih pulang ke Gagang dah kembali ke UM dah. Jadi UM ni ada banyak tempat rekreasi sebenarnya, tasik dan sebagainya. Lagi kalau stres, bubuh kepala dalam tasik tu pun boleh, tak ada masalah. Jadi pergi saja, berjalan-jalan, tengok alam dan sebagainya. Sebab alam ni sentiasa berzikir macam saya sebutkan tadi. Sebab kita tengok hijau, kita akan tenang. Kita tengok pokok, kita akan tenang. Kalau dinding dalam bilik kita warna hijau pun kita tengok akan tenang. Sebab dia tak pernah berzikir. Jadi jalanlah tengok alam, ambil udara segar. Sebab kadang-kadang kita stres bukan sebab kerja aja sebenarnya. Sebab kita tak bergerak. Bila kita tak bergerak tu pun boleh mendatangkan stres. Sebab itulah kalau kita tengok, kadang-kadang kucing dia dibelai, dimanja, dibelah dengan sangat besar tapi aja kurang dalam rumah. Bila pick up veteriner, didapati saya tengok dalam TikTok baru-baru ni, didapati bahawasanya kucing itu stres. Sedangkan tuan dia bagi mandi yang mahal, makan yang mahal. Rupanya kenapa? Sebab tidak keluar daripada rumah. Kalau kucing yang tidak mempunyai akal pun stres kalau tak keluar daripada rumah. Kita yang ada akal apatah lagi kan? Dan yang tu yang pertama. Yang seterusnya adalah saya akan menyusunlah jadual tugasan saya dengan rapi. Sebab kalau kita tengoklah, student ni selalu masalah stres dalam kalangan student ni, saya sendiri pun ada dua je. Kejar due date, satu lagi mungkin dia terlibat dengan aktiviti persatuan ke. Malah ada yang lagi advance, dia kerja sambil belajar. Jadi kita kenalah pandai menguruskan masa. Kena buat jadual, bahagikan tugas. Kalau tak nak buat jadual kan, jadual pun listkan apa dulu aku kena selesaikan hari ni. Kalau tak mampu siapkan semua, at least separuh pun tak pada. Sebab antara punca-punca kita stres adalah sebab kita bertangguh. Benda nak hantar esok, tapi hari ni baru nak buat. Dan benda tu nak 15 muka surat. Jadi memanglah you stres tu bagus, iaitu tekanan yang mampu memberikan, orang kata apa, benda yang baiklah daripada distress. Tapi you stres ni pun boleh jadi tak bagus apabila terlampau dibebani dan juga ditekan. Dan seterusnya, yang ketiga yang saya lakukan, kalau boleh tengoklah di meja di hadapan saya ni, tapi takkanlah saya nak pusing pula skrin laptop kan. Jadi andaikan anda nampak, iaitu saya akan menulis kata-kata yang negatif. Negatif, minta maaf. Kata-kata yang positif. Jangan tulis kata-kata yang negatif dalam negatif dah. Kita tulis kata-kata yang positif kat depan ni. Kurang-kurangnya hari-hari kita bangun, oh macam ni. Sebagai contoh lah yang saya tulis adalah kat sini,
Barang siapa yang tidak mencintai ilmu, maka tidak ada kebaikan buatnya. Iaitu kata-kata Imam Syafi'i. Maksudnya, kadang-kadang kita malas nak masuk kelas pun malas. Nak tengok recording pun malas. Nak buat assignment pun malas. Jadi tengok balik, oh, Imam Syafi'i kata dah ni, siapa yang tak cinta ilmu, tak ada kebaikan kat dirinya. Maksudnya, even kita stres, kalau kita tengok benda-benda tu, okey, aku kena buat set. Lepas tu kita keluar berjalan, lepak dengan kawan-kawan. Istilah melepak ni sebenarnya bagus tau. Sebab kadang-kadang kita perlu keluar daripada zon formal kita, iaitu zon kerja kita, zon persatuan kita. Kadang-kadang satu hari tu kita kena ada me time untuk diri kita sendiri. Kita kena ada masa yang kita keluar seorang-seorang, makan benda yang mahal, beli benda yang mahal, treat diri kita macam king or queen, sebab benda tu adalah me time ataupun masa kita menghargai diri kita. Jadi saya rasa itulah 3 perkara terpenting yang saya akan lakukan jika saya menghadapi tekanan. Namun, adakah tekanan akan hilang jika lakukan 3 perkara itu? Tidak. Tapi sekurang-kurangnya akan dikurangkan. Sebab tugas kita bukan untuk menghilangkan tekanan. Nama webinar ni pun pengurusan stres semasa endemik. Sebab kita nak urus saja. Nak urus agar stres tu berada dalam keadaan yang baik. Sebab kalau kamu tak ada stres, bermakna kamu adalah malaikat ataupun paling dahsyat lagi adalah alien. Jadi saya rasa itu saja daripada saya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih diucapkan kepada saudara Muhammad Syukri di atas perkongsian beliau dan segala ilmu yang telah diberikan pada hari ini. Semoga ilmu yang diberikan dapat dimanfaatkan sepenuhnya oleh kita semua. Baiklah, kita sudah sampai ke akhir program. Saya selaku pengarah program ingin merakamkan jutaan terima kasih kepada semua peserta webinar pengurusan stres semasa endemik COVID-19 yang terlibat di dalam program pada hari ini. Saya memohon maaf sekiranya terdapat kekurangan dan keterlanjuran di sepanjang program ini diadakan. Yang baik itu datangnya daripada Allah Subhanahu Wa Taala dan yang buruk itu datangnya daripada pihak saya sendiri. Sekian, Assalamualaikum.